sejahtera. Sebelum saya bercerita tentang latar belakang dasar ekonomi baru, saya ingin mengajukan sebuah pantun. Dasar ekonomi baru tercetus, ekonomi kita akan maju bersama. Negara sejahtera, rakyat gembira, kemakmuran selamanya terus bersama. Dasar ekonomi baru telah dilaksanakan pada tahun 1971 oleh Kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Tun Abdul Razak. Dasar ekonomi baru bertujuan untuk mengurangkan ketidakseimbangan ekonomi antara kaum Melayu dan kaum orang bukan Melayu. Lebih kurang 2/3 daripada sumber ekonomi telah dipegang oleh orang bukan Melayu, manakala orang Melayu hanya memegang 1/3. Oleh itu, dasar ekonomi baru memberi tumpuan kepada pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar dan memperkenalkan dasar yang mempromosikan kepemilikan dan pengurusan bisnes oleh orang Melayu. Dasar ekonomi baru juga mempunyai matlamat untuk mencapai pengagihan kekayaan yang lebih adil di antara kaum Melayu dan untuk meningkatkan peluang pendidikan dan pekerjaan untuk orang Melayu. So, dasar ekonomi baru telah dirancang untuk mengatasi ketidakseimbangan dengan memberikan tumpuan kepada pembangunan ekonomi di kawasan luar bandar dan menggalakkan penglibatan orang Melayu dalam sektor ekonomi utama seperti perindustrian dan juga perkhidmatan. Selain itu, dasar ekonomi baru juga memberikan peluang pendidikan dan juga pekerjaan. Di samping itu, ia juga membantu mempercepatkan pembangunan ekonomi di Malaysia, terutamanya di sektor perindustrian dan juga perkhidmatan. Dan ia juga telah membawa manfaat kepada semua rakyat Malaysia. Walaupun dasar ekonomi baru telah dilantikkan oleh Dasar Pembangunan Nasional pada tahun 1990, ia masih menjadi titik tolak dalam pembangunan ekonomi dan sosial di Malaysia dan memberikan kesan yang penting pada dasar-dasar ekonomi sosial negara hingga kini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Farhana binti Muhammad Nazri ingin membicarakan tentang isu-isu dan faktor-faktor dasar ekonomi baru. Beberapa perkara iaitu isu-isu di mana tercetusnya dasar ekonomi baru ataupun nama singkatannya DEB. Isu pertama adalah di mana perkara itu masih terjadi pada masa kini, iaitu isu kemiskinan yang seringkali kita dengari. Terjadi disebabkan ketidakseimbangan sosioekonomi negara kita. Artinya, nilai mata wang Malaysia semakin jatuh dan kes pengangguran semakin tinggi. Sebagai contoh, seperti yang kita lihat pada masa kini, kebanyakan syarikat-syarikat di Malaysia mengambil warga negara asing sebagai pekerja mereka berbanding rakyat mereka sendiri. Hal ini terjadi kerana pembayaran gaji untuk warga negara asing adalah lebih rendah. Nama saya Pavitra Chandran. Isu seterusnya adalah yang paling ketara di Malaysia. Masyarakat Malaysia suka hidup berpuak dan suka bergaul sesama sendiri. Sebagai contohnya, ada sesetengah kaum tidak mahu bergaul dengan kaum lain dan hanya bergaul dengan kaumnya sendiri. Begitu juga dengan agama, ada sesetengah masyarakat selalu memilih untuk bergaul dengan masyarakat yang seagama dengannya sahaja. Selain itu, kesan-kesan seterusnya yang dihadapi disebabkan oleh dasar ekonomi baru adalah dalam sektor pembasmian kemiskinan, iaitu penumbuhan FELDA ataupun Federal Land Development Authority. Penempatan FELDA, sama ada unit perkampungan tunggal atau bandar, adalah komuniti yang sengaja dibina atau dirancang di kawasan desa untuk mencapai matlamat-matlamat sosial ekonomi negara. Sebagai komuniti baru sudah tentu, ia mempunyai ciri-ciri yang istimewa kerana ia dirancang berdasarkan konsep perancangan moden dan polisi-polisi yang dibentuk khusus untuk membawa perubahan sosial, ekonomi dan fizikal kepada masyarakat desa. Penempatan FELDA adalah komuniti yang pertama yang dirancangkan secara menyeluruh di kawasan desa dan pembukaan tanah baru di luar bandar. Saya Sokalingam, saya ingin bercakap tentang kesan-kesan dasar ekonomi baru dari segi pendidikan. Ia telah berjaya meningkatkan peratus kecemerlangan pelajar bumi putera di peringkat tinggi. Sehubungan dengan itu, kemasukan pelajar Melayu ke institusi pengajian tinggi iaitu IPTA telah melepasi 60% dan ini adalah 1% yang jauh lebih tinggi dari yang ditetapkan di bawah sistem kuarta.
Selain itu, kemasukan pelajar Melayu ke dalam kursus-kursus di IPTA juga meningkat. Negara juga mempunyai 18 institusi pengajian tinggi awam iaitu IPTA termasuk Universiti Islam. Melalui dasar ekonomi baru juga, jurang pendidikan di antara pelajar bandar dan luar bandar dapat dirapatkan bagi memastikan persaingan yang lebih adil dan saksama. Selain menempatkan guru-guru berpengalaman dan berkebolehan di sekolah-sekolah luar bandar, kemewahan yang sama seperti terdapat di bandar termasuklah infrastruktur teknologi maklumat dan komunikasi iaitu ICT juga disediakan. Segala ini diambil kira bagi mewujudkan medan persaingan menjadi lebih rata dan peluang anak Melayu untuk berjaya dapat ditingkatkan. Ini sahaja daripada saya. Thank you. Beberapa langkah yang boleh diambil untuk mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan dasar ekonomi baru adalah: langkah pertama, meningkatkan koordinasi dan sinergi antara sektor awam dan swasta. Langkah kedua, meningkatkan pelaburan dalam sumber manusia. Langkah ketiga, meningkatkan akses kepada modal dan pembiayaan. Langkah keempat, meningkatkan koordinasi antara kerajaan pusat dan daerah. Langkah kelima, memperkuatkan kerjasama antarabangsa. Dan langkah terakhir adalah mendorong pembangunan sektor ekonomi baru. Dengan mengambil langkah-langkah ini, pemerintah atau kerajaan boleh memastikan pelaksanaan yang berjaya bagi dasar ekonomi baru dan dapat membantu mengatasi isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang mampan dan inklusif. Kedua, untuk mengatasi atau rancangan matlamat kedua untuk dasar ekonomi baru ialah mengurangkan keadaan yang tidak seimbang dalam struktur guna tenaga supaya penyerta pelbagai kaum dalam sektor utama akan mencerminkan kedudukan tenaga buruh mengikut komposisi kaum menjelang tahun 1990. Alright. Kedua, memastikan pembentukan sebuah masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumi Putra. Ketiga, menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilihan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumi Putra. Yang terakhir sekali, meninggikan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar ataupun dalam bandar. Ya. DEB mempunyai dua matlamat utama, iaitu mengurangkan kemiskinan dan menjadikan Malaysia sebuah masyarakat yang lebih pluralistik. Strategi untuk menyelamatkan kemiskinan adalah untuk mewujudkan pekerjaan dan meningkatkan ekonomi. Matlamat utama DEB adalah untuk membasmi kemiskinan tanpa mengira kaum. Ini kerana punca kemiskinan ialah ketegangan antara golongan kaya dan miskin, berpunca daripada isu kemiskinan. Salah satu cara untuk mengurangkan kemiskinan adalah dengan memperbaiki taraf hidup rakyat yang sudah miskin, sama ada mereka tinggal di bandar atau di luar bandar. Ini termasuk menyediakan perkhidmatan asas kepada mereka seperti pendidikan, penjagaan kesihatan dan elektrik. Ini akan membantu mengurangkan jurang antara yang kaya dan yang miskin. Perdagangan dan perindustrian di kalangan orang Melayu dan kaum Bumi Putra supaya mereka dapat menguruskan dan memiliki sekurang-kurangnya 30% daripada semua jenis peringkat kejahatan ekonomi. Seterusnya, menambah dengan cepat bahagian rakyat Malaysia dalam pemilikan sektor produktif. Perhatian khusus akan ditumpukan kepada kaum Bumi Putra yang agak ketinggalan jika dibandingkan dengan kaum-kaum yang lain. Dan terakhir sekali, meninggalkan daya pengeluaran dan taraf kehidupan golongan miskin di luar bandar. Setelah tempoh dasar ekonomi baru tamat, kerajaan telah menubuhkan dasar pembangunan nasional yang merupakan usaha atau kesinambungan kepada pelaksanaan dasar ekonomi baru.